Baik, terima kasih Ifah. Dan saudara, kita ke perkembangan COVID-19. Sarawak merekodkan 9 kes baru positif COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan ialah sebanyak 628 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataan mendedahkan satu kluster diisytiharkan tamat iaitu kluster tapak pembinaan manakala selebihnya 7 kluster masih aktif. Dan kita ke berita seterusnya. Kampung Berayak yang terletak di Lambir Miri dan kawasan sekitarnya berpotensi dijadikan sebagai pusat servis mini bagi kemudahan penduduk di kawasan berkenaan menjalankan perusahaan kecil dan sederhana berasaskan pertanian, perikanan dan penternakan yang boleh memberi nilai tambah kepada rakyat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, perusahaan kecil sederhana ini bersesuaian dengan penduduk luar bandar yang kebanyakannya terlibat dengan aktiviti tersebut. Datuk Amar Awang Tengah memberitahu dengan adanya kemudahan itu kelak, penduduk yang terlibat dengan aktiviti hiliran dapat memproses hasil pertanian untuk dipasarkan. Timbalan Ketua Menteri berkata demikian semasa lawatan kerja ke tamu Kampung Berayak di Lambir Miri. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan menambah perancangan terhadap pusat berkenaan hendaklah dilakukan secara terperinci dalam membantu meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Selain tamu Berayak, beliau turut mengadakan lawatan ke tamu Simpang Bekenu, Tapak Cadangan Anjong Usahawan Miri dan Gelanggang Sukan Miri. Penduduk Limbang khususnya di Dewan Undangan Negeri Dun Batu Danau diingatkan supaya terus berjaga-jaga dan berwaspada terhadap wabak COVID-19. Adun Batu Danau Paulus Palugumbang memberi peringatan tersebut setelah melihat pertambahan kes di negeri ini yang menurutnya perlu dipandang serius walaupun berlaku di luar daerah Limbang. Kita di kawasan Limbang amnya dan Batu Danau khususnya, kita ini sudah menjadi kawasan hijau. Sudah lama dah, I think more than a month kita dah menjadi kawasan yang hijau. Jadi walau apapun kita tidak harus memandang ringan kepada hal yang berkaitan dengan COVID-19. Jelasnya penjarakan fizikal, memakai pelitup separuh muka dan mengamalkan penjagaan kebersihan diri masih wajar dipraktikkan bagi mengekang pandemik COVID-19. Paulus ditemui media selepas menghadiri program ziarah UKAS dan pemimpin bersama rakyat di Dewan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, Kampung Kubung Limbang sekaligus merasmikan Dewan berkenaan. Sementara itu, mengulas mengenai sambutan Hari Sarawak hari ini, beliau berharap rakyat di negeri ini akan terus bersama-sama mendukung pembangunan dan perubahan untuk manfaat semua. Hayati sambutan Hari Sarawak yang disambut pada 22 Julai setiap tahun. Ia bagi menyemarakkan sambutan dalam kalangan penduduk di negeri ini sekaligus menghargai kemakmuran dan perpaduan kepelbagaian bangsa dan agama yang dinikmati sehingga sekarang. Meskipun sambutan Hari Sarawak diadakan secara maya tahun ini, ekoran Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, namun semangat mengibarkan bendera Sarawak menjadi pemangkin kepada penduduk dalam meluahkan rasa cinta kepada bumi Kenyalang. Tinjauan RTM di sekitar Bandaraya Kuching mendapati beberapa kawasan dan bangunan mengibarkan bendera dalam menghayati sambutan Hari Sarawak kali ini. Ialah negara falsafah kita hidup, kita mesti menghayati perjuangan orang lama jadi untuk menghidupkan negeri Sarawak. Jadi masa ialah kita katakan berkorban untuk negeri Sarawak. Saya harap anak-anak Sarawak mesti taat setia kepada negeri Sarawak. Hanya negeri Sarawak untuk menghidup kita pada masa akan datang. Jamaluddin ditemui pemberita RTM di kediamannya di Taman Surabaya Indah di Kuching turut mendirikan sepanduk di persimpangan masuk di kawasan perumahan tersebut. Selain itu, perhimpunan dan perarakan aman juga diadakan oleh pihak badan bukan kerajaan di bawah pengawasan Polis Diraja Malaysia di tebingan Kuching. Sarawak menetapkan Hari Sarawak disambut setiap 22 Julai sejak 2016 dan diwartakan sebagai cuti umum bagi memperingati Tarikh Gubernur Kerajaan Inggeris terakhir
Sir Alexander Waddell secara simbolik menyerahkan pentadbiran Sarawak kepada rakyat tempatan pada 1963. Kami, penduduk Taman Subaya, ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak 2020. Seramai 17 orang bayi dilahirkan di beberapa hospital utama di negeri ini sempena sambutan Hari Sarawak bermula tengah malam tadi sehingga pukul 9 pagi tadi. Daripada jumlah itu, seramai 12 orang bayi lelaki dan 5 bayi perempuan dilahirkan. Hospital Umum Sarawak merekodkan 11 orang kelahiran dengan 8 bayi lelaki dan 3 bayi perempuan. Sementara di Hospital Sri Aman mencatatkan 2 kelahiran bayi lelaki. Hospital Sibu pula merekodkan 1 kelahiran bayi lelaki. Hospital Bintulu juga mencatatkan 2 kelahiran masing-masing lelaki dan perempuan. Hospital Miri merekodkan 1 sahaja kelahiran bayi perempuan dan bayi tersebut merupakan bayi terawal dilahirkan seberat 2.49 kilogram iaitu pada pukul 12.10 tengah malam tadi. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak dan di kesempatan ini kami di RTM Sarawak mengucapkan selamat Hari Sarawak. Sarawak cemerlang kepada semua rakyat bumi Kenyalang. Dan kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan Ifah.